Tafsir Fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat 124 dan ayat 125 hingga 126. Dan kenangilah ketika Allah menguji Ibrahim melaksanakan perintah-perintahnya lalu disempurnakannya. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku lantikkan engkau menjadi pemimpin umat manusia." Ibrahim memohon, "Lantikkan juga zuriat keturunanku." Jawab Allah, "Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim." Ayat 124. Kejayaan Ibrahim menghadapi ujian Allah. Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Kenangilah bagaimana Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan taklif-taklif, lalu beliau melaksanakan dan menunaikannya dengan sempurna." Dalam surah yang lain, Allah telah menyaksikan bahawa Ibrahim telah menyempurnakan tugas-tugasnya secara yang diradai Allah. Oleh sebab itu, beliau wajar menerima pengakuan Allah yang maha mulia yang berbunyi, "Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan tugas-tugasnya." Surah An-Najm ayat 37. Inilah satu makam tinggi yang dicapai oleh Ibrahim, iaitu makam menyempurnakan tugas-tugas dengan disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu tidak dapat menyempurnakan tugas-tugasnya dan tidak dapat berjalan lurus dengan sebab kelemahan dan kekurangannya. Di sinilah Ibrahim wajar menerima berita gembira dan kepercayaan dari Allah. "Sesungguhnya aku lantikkan engkau menjadi pemimpin umat manusia." Ya, ini pemimpin yang dijadikan mereka sebagai contoh teladan dan pemimpin yang membimbing mereka kepada Allah dan kepada kebaikan. Mereka menjadi pengikutnya dan beliau memegang teraju kepimpinan mereka. Di waktu inilah Ibrahim menyedari keinginan semula jadi manusia, iaitu keinginan kepada kelanjutan kewujudan menerusi zuriat dan anak cucu cicit. Itulah keinginan semula jadi yang amat mendalam yang diletakkan Allah di dalam fitrah manusia supaya hayat itu subur dan berjalan mengikuti jalan yang telah diaturkan Allah, mana generasi baru menyempurnakan apa yang dimulai oleh generasi yang silam, dan seluruh generasi saling tolong-menolong dan berhubung baik. Itulah keinginan yang mahu dihancurkan, dihalangkan dan dilumpuhkan oleh setengah-setengah orang. Sedangkan keinginan itu ditanam dalam fitrah manusia untuk mencapaikan matlamat yang jauh tujuannya. Dan berlandaskan keinginan kepada warisan inilah Islam menetapkan keinginan kepada Islam menetapkan undang-undang pesaka untuk menyahut panggilan fitrah manusia itu dan untuk mencerdaskannya supaya bekerja kuat dan mengorbankan segala daya upayanya. Segala percubaan yang dilakukan untuk menghancurkan keinginan semula jadi kepada warisan ini merupakan percubaan untuk menghancurkan fitrah manusia dari akar umbinya. Ia merupakan satu perbuatan yang tidak tabi'i, satu pandangan yang cetek dan satu tindakan yang sewenang-wenang dalam usaha mengobati setengah-setengah kepincangan peraturan masyarakat
dan menyeleweng. Kerana setiap pengubatan yang bertentangan dengan fitrah manusia tidak akan mendatangkan kejayaan dan kebaikan dan tidak akan kekal. Di sana ada cara pengubatan yang lain yang boleh membetulkan penyelewengan tanpa menghancurkan fitrah manusia. Tetapi cara ini memerlukan kepada hidayah dan keimanan, juga kepada pengalaman yang lebih mendalam dan fikiran yang lebih halus terhadap kejadian jiwa manusia dan strukturnya, dan seterusnya memerlukan kepada pandangan yang bersih dari dendam-dendam kesumat yang menimbulkan keinginan untuk menghancur dan menyeksa lebih banyak dari keinginan untuk membina dan membaiki. Ibrahim memohon, lantikkan juga zuriat keturunanku. Kemudian Ibrahim menerima jawapan daripada Allah yang telah memilihnya selaku pemimpin umat manusia itu, iaitu satu jawapan yang menjelaskan dasar agung yang telah kami terangkan sebelum ini, iaitu dasar teraju kepimpinan itu hanya dikurniakan kepada mereka yang layak menerimanya sahaja, yang dibuktikan dengan amalan, perasaan, kebaikan dan keimanan. Ia bukannya semata-mata warisan bapa-bapa kepada anak-anak. Hubungan kerabat di sini bukannya pertalian daging dan darah, malah pertalian agama dan akidah. Dakwaan-dakwaan kerabat, hubungan darah, bangsa dan kaum hanya merupakan dakwaan jahiliah yang bertentangan pada dasarnya dengan kefahaman keimanan yang betul. Jawapan itu ialah jawab Allah, janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim. Ayat 124. Pengertian kezaliman dalam kepimpinan dalam Islam. Kezaliman itu berbagai-bagai jenis dan warna. Kezaliman hati dengan kepercayaan syirik dan kezaliman manusia dengan tindakan pencerobohan. Kepimpinan yang dihalangkan dari dipegang oleh orang-orang yang zalim itu meliputi segala konsep kepimpinan, iaitu kepimpinan agama, kepimpinan pemerintahan, dan kepimpinan imam solat. Keadilan dengan segala konsepnya merupakan asas kelayakan kepimpinan ini dalam segala rupa bentuknya. Sesiapa yang melakukan kezaliman, walaupun apa-apa bentuk kezaliman sekalipun, bererti ia telah melucut dan menggugurkan dirinya dari hak kepimpinan dalam segala erti katanya. Jawapan Allah yang diberikan kepada Ibrahim AS dan janjinya yang diungkap dengan jelas tanpa berbelit dan samar-samar itu merupakan satu jawapan yang tegas yang menyingkirkan kaum Yahudi dari teraju kepimpinan manusia dengan sebab kezaliman dan kejahatan yang dilakukan mereka, dan dengan sebab mereka melanggar perintah-perintah Allah dan menyeleweng dari agama moyang mereka, iaitu Ibrahim AS. Begitu juga jawapan Allah yang diberikan kepada Ibrahim AS dan janjinya yang diungkapkan dengan jelas tanpa berbelit-belit, dan sama-sama itu merupakan satu jawapan yang tegas yang menyingkirkan kaum yang menamakan diri mereka sebagai kaum muslimin dari teraju kepimpinan manusia dengan sebab kezaliman dan kejahatan yang dilakukan mereka, dan dengan sebab mereka menjauhi diri dari jalan Allah, membuang syariat Allah di belakang mereka. Dakwaan mereka dipegang dengan agama Islam, sedangkan mereka menjauhkan diri dari syariat dan sistem hidup ilahi, merupakan satu dakwaan dusta yang tidak ditegak di atas mana-mana asas perjanjian Allah. Akidah merupakan asas hubungan Islam.
Kefahaman Islam memutuskan segala hubungan dan pertalian yang tidak ditegakkan di atas asas akidah dan amalan. Ia tidak mengakui hubungan keluarga dan hubungan rahim kerana hubungan itu terputus dari hubungan akidah dan amalan. Ia menggugurkan segala pertalian dan pertimbangan selama pertalian itu tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan ikatan akidah dan amalan. Ia memisahkan hubungan dengan ikatan akidah dan amalan. Ia memisahkan hubungan di antara satu generasi dengan satu generasi yang lain dalam satu umat yang sama apabila generasi itu bertentangan satu sama lain dari segi akidah. Malah ia memutuskan hubungan di antara bapa dengan anak, di antara suami dan isteri apabila hubungan agama terputus di antara keduanya. Kaum Arab musyrikin merupakan satu kaum dan kaum Arab muslimin merupakan satu kaum yang lain pula. Tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan yang mengikat kedua golongan itu. Keluarga bukannya bapa-bapa, anak-anak dan cucu-cucu. Malah mereka hanya dianggap keluarga apabila mereka disatukan oleh akidah yang sama. Umat juga bukannya gabungan dari generasi-generasi yang silih berganti dari satu bangsa yang tertentu. Malah umat itu ialah gabungan dari orang-orang yang beriman walaupun berlainan-lainan bangsa, negara dan warna. Inilah kefahaman keimanan yang terbit dari penjelasan Rabbani ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Pentafsiran ayat 125. Dan kenangilah ketika kami jadikan Baitullah sebagai pusat perhimpunan manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat solat, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf. Jaga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Ayat 125. Juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Ayat 125. Baitullahil Haram telah dijaga oleh kaum Quraisy, tetapi mereka telah menakutkan orang-orang yang beriman, menyeksa mereka dan memfitnahkan mereka terhadap agama mereka sehingga berpindah meninggalkan kampung halaman di sana. Sedangkan Allah mahukan rumah itu menjadi pusat perhimpunan semua manusia, di mana tiada seorang pun yang boleh menakutkan mereka. Malah seluruh mereka merasa aman terhadap jiwa dan harta mereka, kerana rumah itu sendiri melambangkan keamanan, ketenteraman dan kedamaian. Maksud makam Ibrahim. Mereka telah diperintah supaya menjadikan makam Ibrahim itu tempat solat. Yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim ialah seluruh Baitullah. Inilah pentafsiran yang kami pilih. Perintah menjadikan Baitullah itu kiblat umat muslimin memanglah suatu perintah yang tabi'i yang tidak seharusnya menimbulkan apa-apa bangkangan. Kerana Baitullah merupakan kiblat yang pertama yang dihadapi oleh umat muslimin yang menjadi para pewaris Ibrahim dengan keimanan mereka dan pegangan tauhid mereka yang betul, di samping ianya merupakan rumah kepunyaan Allah, bukannya kepunyaan seorang manusia sebagai tuannya. Allah telah menyerahkan rumah itu kepada dua orang hamba-Nya yang soleh supaya membersih dan menyediakannya untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang mengerjakan ibadat solat, yakni menyediakan rumah itu untuk para jemaah haji yang berkunjung di sana dan untuk penduduknya yang tinggal tetap di sana dan untuk orang-orang yang mendirikan solat.
orang-orang yang rukuk dan sujud. Ibrahim dan Ismail sendiri bukannya pemilik rumah Baitullah sehingga dapat diwarisi dari keduanya melalui pertalian keturunan. Mereka berdua tidak lebih dari dua orang penjaga yang bertugas menguruskan rumah itu dengan perintah Allah untuk menyediakannya kepada para pengunjungnya dan kepada para hamba-Nya yang beriman. Pentafsiran ayat 126. Dan kenangilah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa dan kurniakanlah kepada penduduknya rezeki yang mewah dari segala jenis buah-buahan, iaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat." Allah menjawab, dan kepada orang yang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesedangan yang sementara. Dan setelah itu aku akan seretkannya ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ayat 126. Sekali lagi doa Ibrahim menekankan sifat keamanan bagi Baitullah, dan sekali lagi menekankan makna warisan berdasarkan kelebihan dan kebaikan. Ibrahim AS telah mengambil pengajaran dari nasihat Allah pada kali yang pertama, dan beliau benar-benar sedar kepada peringatan Allah yang berfirman kepadanya. Jawab Allah, "Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim." Ayat 124. Beliau telah mengingati pelajaran ini, dan di sini pula ketika beliau berdoa agar Allah mengurniakan rezeki dan aneka buah-buahan kepada penduduk negeri itu. Beliau berhemat membuat pengecualian serta menentukan golongan yang dimaksudkan oleh beliau dalam pemberian rezeki itu, iaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayat 126. Itulah Ibrahim yang sangat takut kepada Allah, amat sabar, amat taat dan jujur. Beliau beradab sopan dengan adab sopan yang diajarkan Allah. Beliau sentiasa menjaga adab sopan itu dalam segala permintaan dan doanya. Di sini beliau menerima jawapan dari Allah yang menyempurnakan dan menjelaskan golongan yang satu lagi yang didiamkan begitu saja olehnya, iaitu golongan yang tidak beriman yang akan menerima untung nasib yang amat pedih. Allah menjawab, "Dan kepada orang yang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesenangan yang sementara. Dan setelah itu aku akan seretkannya ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman." Ayat 126. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.